Selamat sejahtera pelajar. Ini cikgu akan mengajar mengenai sel haiwan dan sel tumbuhan, about animal cell and plant cell. Okey, dalam pengajaran guru, cikgu akan gunakan dua bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pelajar tolong keluarkan nota-nota yang cikgu dah bagi sebelum cuti. Sepatutnya topik-topik awal sekali tu saya dah mengajar sebelum cuti, tapi saya rasa beberapa kumpulan saya terdapat mengajar pasal sel haiwan dan sel tumbuhan. So hari ni cikgu akan nak teruskan pengajaran cikgu pasal sel haiwan dan sel tumbuhan. Selepas itu kita akan buat pembincangan soalan. Harap semua akan memberi kerjasama. Okey, sebelum tu saya rasa saya pernah ada bagi juga pasal nota-nota sel haiwan dan sel tumbuhan. Tolong keluarkan nota ini. Saya rasa ada kumpulan dah salin kata kunci yang berkaitan, tapi beberapa kumpulan ni tak dapat salin kata kunci yang cikgu nak bagilah. So tolong keluarkan. Sekarang cikgu nak paparkan PowerPoint untuk tuliskan kata kunci yang berkaitan. Okey, yang pertama sel haiwan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil animal cell. Okey, dalam sel haiwan ataupun animal cell mengandungi 4 struktur. It contain 4 structures. Okey, yang pertama kita panggil apa? Sebagai sel membrane cell ataupun kita panggil sel membrane. Okey, keduanya kita panggil Sitoplasma, cytoplasm. Yang empat kita panggil nucleus. Nombor 3 nucleus. Okey, nombor 4 kita panggil mitochondria, mitochondrion. So sekarang cikgu akan terangkan fungsi-fungsi struktur tersebut. Yang pertama sel membrane ataupun membrane cell. Yang paling luar ni, yang warna hitam ni, okey, garis ni lah kita panggil sebagai sel membrane ataupun membrane cell. Apa fungsi dia? Membrane cell ataupun sel membrane mengawal bahan masuk dan keluar. Control the movement of material into and out of the cell. Remember 3 kata kunci. Mengawal bahan masuk keluar. Okay, control the movement of materials in and out. Okay, faham ke tidak? Contohnya, dia sebagai pintu. Kalau apa fungsi pintu untuk orang masuk dan keluarkan? Sama juga untuk membrane cell ataupun sel membrane. Okay, keduanya yang warna putih ni. Okey, warna putih ni, okey, yang tu kita panggil sebagai sitoplasma. In English, cytoplasm. Okey, ciri-ciri dia ialah bentuk jelly form, okey, ataupun lucina, transparent. Okey, what is the transparent? Okey, dalam bahasa Tamil, நம்ம வந்து கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும். உள்ளுக்கு பார்க்கறதும் வெளியே உள்ளுக்குலேருந்து நம்ம வெளியே பார்க்கலாம், வெளியிலேருந்து நம்ம உள்ளுக்கு பார்க்கலாம். அதான் kita panggil lucina ataupun transparent. Okey, dalam sitoplasma atau cytoplasm berlaku satu proses yang tu kita panggil tindak balas kimia ataupun chemical process. Okey, apa contoh-contoh tindak balas kimia ataupun chemical process? Contohnya proses pencernaan untuk sel terus hidup. Digestion system for the cell to life. Okey, almari. Okey, contoh. Okey, seterusnya kita panggil apa? Mitokondria. Mitokondria yang ni lah. Okey, bentuk silinder tapi dalam tu macam ada pokok. Macam ada pokok kan? Yang inilah kita panggil sebagai mitokondria ataupun kita panggil mitochondrion in English. Okay, clear? Bentuk dia cylindrical shape. Okay, clear? Dalam mitokondria, inside mitochondrion berlaku tapak penyanaan tenaga. Okay, to get the energy from the respiration process. Tapak penyanaan tenaga melalui proses respirasi. So, respirasi proses மூலமா என்ன பண்ணோம்? Energy உருவாக்கும். Okay, அந்த energy உருவாக்கி mereka tu akan bagi tenaga kepada siapa? Kepada sitoplasma untuk proses tindak balas kimia. Produce the energy to the respiration process and give to the cytoplasma or cytoplasm for the chemical process. Nampak tak?
ஓகே, itulah contoh இங்க எனர்ஜி உருவாக்கி பக்கத்துல யார்கிட்ட கொடுக்கும், சித்தோபிளாஸ்மாட்ட கொடுக்கும், என்னத்த ப்ராசஸ் ஸ்கேல் பண்றதுக்கு, tinda balas kimia செய்யறதுக்கு. Okey, harap semua faham. Okey, seterusnya kita panggil apa? Nukleus. Okey, kita panggil apa? Nukleus. Okey, nukleus ni yang warna hitam. Okey, dia merupakan struktur yang besar. Okey, இதில் பார்க்குறப்ப இதுதான் பெரிய ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். Okay, bentuknya sphera. In English what we call apa? Spherical shape. Okay, lagi satu, dalam tu akan berlaku mengawal aktiviti semua sel, control all the activities of the cell. Dia akan mengawal semua aktiviti. எல்லா proses aktiviti அதுதான் control பண்ணும், like a king மாதிரி. Okay, lagi satu, you nampak ada satu struktur, apa ஒரு garis-garis mari இருக்கு. Nampak macam satu garisan kan? Garisan ni kita panggil apa? Kromosom. Okay, dalam nukleus mengandungi apa? Mengandungi kromosom, contain chromosomes. Okay, clear? Dalam kromosom mengandungi DNA. Mengandungi apa? DNA. Apa tu? Rasa DNA kita pernah dengar, நிறைய மூவில பார்த்திருப்போம். Tapi DNA itu merupakan apa? Acid deoxyric mononucleic. Okay, ini merupakan nama asid. அந்த nama asid தான் kita panggil sebagai DNA. Okay, apa fungsi dia? Fungsi dia akan apa? Membawa maklumat genetik, carries the genetic information. Genetic information கொண்டு போவோம். Contohnya, okay, burung tersebut warna putih. ஸோ அந்த வர்ண பூத்தி வந்து அது வந்து அம்மா செல் அப்பா செல் வந்து ரெண்டு பேரும் putih-putihவா இருக்காங்க. Okey, tapi anak dia pun menjadi putih juga kan? Macam mana berlakunya? Okey, contohnya bapa dia putih, yang putih itu akan ada dalam nukleus dalam bentuk kromosom. Kromosom formல அந்த nukleus செல்லுக்குள்ள இருக்கும். Okey, அதுதான் membawa maklumat genetik. Contohnya bapa you kurus ke, gemuk ke, mak tinggi ke, pendek ke, semua maklumat tu akan berada di dalam nukleus dalam bentuk kromosom. Okey, untuk membawa maklumat genetik, to carry the genetic information. Inilah 4 struktur berkaitan sel haiwan. 4 structures, okay, regarding animal cell. Yang pertama, membrane cell, cell membrane. Keduanya kita panggil sitoplasma, cytoplasm. Ketiganya mitokondria, mitochondrial. Nombor 4 kita panggil apa? Nucleus. Tapi sekarang cikgu ulang kaji kata kunci yang penting saja, important key point. Okey, yang pertama membrane cell, cell membrane untuk apa? Mengawal bahan masuk dan keluar, control the movement into and out. Okey, dia masuk dan keluar. Lagi satu, di sitoplasma berlaku tindak balas kimia, chemical process. Siapa memberi tenaga untuk proses tindak balas kimia? Mitokondria melalui proses apa? Respirasi. Dia menghasilkan tenaga, produce the energy melalui proses respirasi through the respiration process dan bagi kepada siapa? Kepada sitoplasma, cytoplasm untuk tindak balas kimia. Dalam nukleus, okey, fungsinya mengawal aktiviti semua sel, control all the activity cell dan mengandungi kromosom. Kromosom mengandungi DNA, nama DNA, asid nama ni. Okey, clear. Apa fungsi dia? Membawa maklumat genetik, carry the genetic information. Yang inilah pasal sel haiwan. Okey, sekarang kita akan tengok pada sel tumbuhan. Okey, ini merupakan sel tumbuhan. Okey, so sel tumbuhan bentuk dia macam inilah. Okey, bentuk dia. So sel tumbuhan juga mengandungi beberapa struktur. So sekarang kita akan belajar apa yang struktur di dalam sel haiwan. Sel tumbuhan. Yang pertama, okey, kita panggil apa? Dinding sel. Okey, yang pertama, yang paling luar sekali tu kita panggil apa? Dinding sel. In English, what we call cell wall. Okey, apa fungsi dinding sel ataupun cell wall? Okey, melindungi sel. Protect the cell. Protection, like guard mari. Okey, protect பண்ணிருக்கோம். Lagi satu, memberi bentuk yang tetap.
give a fixed shape. Okay, kalau exam tanya antara sel haiwan dan sel tumbuhan, between animal cell and plant cell, siapa mengandungi bentuk yang tetap? Which contain the fixed shape. Okay, jawapannya siapa? Sel tumbuhan ataupun plant cell. Kenapa sel tumbuhan plant cell? Kenapa mengandungi dinding sel? அந்த dinding cell செல் wall தான் அந்த செல்லுக்கு ஃபிக்ஸ் ஷேப் கொடுக்குது, bentuk yang tetap கொடுக்குது. நம்ம இங்க பார்த்தோமா செல் ஹைவான்ல பார்த்தோமா அந்த dinding cell இல்லை, அந்த செல் wall இல்லாதனால இது bentuk வந்து berubah பண்ணிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, டன். Keduanya sama juga, yang warna putih ni sudah mengajar kan? Warna putihnya kita panggil apa? Okey, yang warna putih ni kita panggil sebagai apa? Membrane cell ataupun sel membrane. Saya dah bagi tahu kan apa fungsi sel membrane cell? Mengawal bahan masuk dan keluar. It's control the movement materials in and out. Nama teach panah marida. Lagi satu, dalam sel tumbuhan, the plant cell also mengandungi apa? Itu dah berekam ada teach panem mitochondria ataupun mitochondrion. Apa fungsi dia kat sini? Menghasilkan apa? Tenaga, produce the energy. Inna proses மூலமா the energy உருவாக்கும் process respirasi, respiration process. Dan produce the energy bagi kepada siapa? Kepada sitoplasma ataupun cytoplasm. Dekat sitoplasma berlaku proses apa pelajar? Tindak balas kimia, chemical process berlakunya. Sama seperti sel haiwan. Okay, same as like animal cell. Okay. Tapi lagi satu kita sambung balik pasal structure sel tumbuhan. Okay, sama juga dalam ni mengandungi apa? Nukleus. Okey, nukleus saya mengajar juga kan apakah fungsi nukleus? Okey, nukleus ni mengawal semua aktiviti sel, control all the activity cell. Okey, control penuh. The same time sama juga, okey, dia mengandungi apa? Mengandungi kromosom, contain the chromosome. Okey, kromosom mengandungi DNA. Okey, apa fungsi DNA? Membawa maklumat genetik, carry the genetic information. Okey, sama. Okey, tulis balik dekat sini ya, key point dia. Okey, lagi satu, dalam sel tumbuhan, implant cell mengandungi satu struktur yang paling besar di tengah-tengah, yang ni vacuole, apa kita panggil sebagai apa? Vacuole. Okey, vacuole or vacuole. Okey, clear. Dalam tu mengandungi berisi cecair, contain liquid, like liquid மாதிரி இருக்கும். That one kita panggil apa? Subcell ataupun cell sub. Okey, subcell ataupun cell sub. Okey, அதுக்குள்ள இருக்கும். Okey, apa fungsi dia? Menyerap air dan simpan. Absorb the water and keep, like a water tank. நம்ம வீட்லலாம் ஒரு வாட்டர் டேங்க் இருக்குமா இல்லையா? ஸோ தங்கி air. ஸோ air absorb பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல. ஸோ the same concept, okay, vacuole ni sebagai but jangan tulis tangki air, salah. Okay, remember, menyerap air dan simpan, absorb the water and keep. Kalau tumbuhan perlukan air, so air akan apa? Akan menyerap dari vacuole. Vacuole untuk absorb pani, dia akan apa? Gunakan. Okay, remember. Tapi you tak payah terangkan lebih lanjut, just bagi tahu vacuole, okay, menyerap air dan simpan, absorb the water and cell, dan mengandungi subcell. Subcell lah berisi cecair, contain the liquid. Okay, lagi satu, the last one. Okay, pelajar, cuba tengok dengan lebih dengan teliti ya. Ramai pelajar confuse antara apa? Mitochondria, yang ni kita panggil apa? Chloroplast ataupun we call chlorophyll. Okay, chloroplast. Okay, chloroplast dalam bentuk dia like this, dia bulat, silinder, tapi dalam tu ada macam garisan. Okay, this one kita panggil chloroplast. Kalau yang ni macam ada pokok dalam ni, kita panggil apa? Mitochondria. Okey, apa fungsi chloroplast? Okey, chloroplast mengandungi pigmen apa? Pigmen hijau ataupun green pigment. Green pigment dalam bahasa Tamil kita panggil pachayam. Okey, yang tu kita panggil apa? Chlorophyll. Okey, dapat? So, apa fungsi dia? Chlorophyll tu akan apa? Menyerap cahaya, absorb the sunlight untuk proses photosynthesis. Absorb the
sunlight for the process photosynthesis, menyerapkan cahaya untuk proses photosynthesis. Okay, contohnya அந்த குளோரோபிளாஸ்ட்குள்ள வந்து பச்சையம் இருக்கும். அந்த பச்சையம் என்ன பண்ணும், சூரிய ஒளியை ஈர்த்து உணவு தயாரிக்க உதவும். Okay, bahasa Tamil ni saya gunakan pada pelajar-pelajar yang daripada sekolah SJGT. Okay, so harap tak ada masalah lah. Okay, so sekarang saya nak tanya, apakah struktur yang berbeza antara sel haiwan dan sel tumbuhan? Okay, contohnya nampak yang warna kuning ni persamaan dia. Warna biru tu sebagai perbezaan. Okay, remember. So, sel haiwan tak ada dinding sel. Okay, sel haiwan tak ada vacuole dan sel haiwan tak ada kloroplast. Lain semua sama seperti. Okay, sel haiwan, sel tumbuhan. Apa persamaan dia? Dua-dua mengandungi apa? Membran sel, sel membran, dan mengandungi sitoplasma, cytoplasm, ada nukleus, ada mitokondria. Okay, tapi bezanya yang tiga struktur lah, dinding sel, sel wall, keduanya vacuole, nombor 4 kita panggil apa? Kloroplast. Okay, inilah perbezaan dia. Okay, sekarang kita akan buat latihan.